jiran dia dapat, nikmat jiran dia dapat. Jadi kita buat ibadat. Sudah tentu akhlak dia. Kita kat Mekah, hati kita bersih tu kan. Mak bapak kita pada tempat yang sewajarnya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Tuan-tuan, puan-puan muslimin, muslimat, mudah-mudahan kita mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas segala limpah rahmat yang Allah taala kurniakan kepada diri kita. Nikmat yang begitu banyak, nikmat yang Allah taala kurniakan kepada kita, kalau kita nak hitung, kita tak mampu nak menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Allah Ta'ala kata, kalau kamu ni semua nak menghitung nikmat yang aku berikan kepada kamu, la tuhsuha, nescaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Nikmat kita dapat bangun pada pagi ini. Nikmat kita dapat datang ke rumah Allah, datang ke surau, datang ke masjid. Itu merupakan satu nikmat. Nikmat dapat bertemu dengan hari Jumaat hari ini, penghulu segala hari. Nikmat cuti pula Datuk hari ni. Hari Jumaat, cuti, nikmat yang Allah Ta'ala berikan. Nikmat kita dapat solat berjemaah. Terima kasih Ustaz Sabri mengimamkan kita. Nikmat kita bersedekah subuh. Jangan lupa sedekah subuh, tuan-tuan dan puan-puan. Ini yang digalakkan oleh Rasulullah SAW. Bersedekah. Waktu yang paling afdal untuk kita bersedekah itu waktu subuh. Kenapa dia afdal waktu subuh ini? Sebab Allah Ta'ala tugaskan satu malaikat yang mendoakan untuk orang yang bersedekah pada waktu subuh. Jadi dengan sebab itu khusus Allah Ta'ala tugaskan malaikat yang apabila orang pada waktu subuh dia suka bersedekah, lalu Allah Ta'ala tugaskan malaikat ini, dia berdoa kepada orang yang suka bersedekah pada waktu subuh. Jadi yang belum bersedekah, selepas kita kuliah subuh ni boleh bersedekah Pak Mi, ya, sama di air ke, di mana-mana lah, yang sesuai Pak Mi. Satu tempat yang boleh kita bersedekah, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, bersedekah ini dia dapat menghapuskan dosa kita. Bersedekah ini dia dapat memenuhi hajat dan permintaan kita. Sebab itu bila kita ada satu hajat yang besar, tak kiralah hajat besar, hajat kecil, maka kita disarankan untuk kita bersedekah. Satu perkara yang orang lupa, bila dia bersedekah, dia lupa nak berdoa. Kita diajar kita bersedekah, tak kiralah masuk tabung ke, sedekah kepada orang susah ke, orang kaya ke, orang miskin ke. Kita bagi, kita hadiah, kita sedekah, lalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Tuhanku, aku menghadapi kesulitan pada saat dan ketika ini, maka aku dengan berkatnya sedekah ini, aku bermohon kepadamu agar dihindarkan daripada kesulitan ini. Ya Allah, aku ni sakit, ya Allah. Dengan berkat sedekah aku ini, aku mohon kau sembuhkan penyakitku ini. Inilah kelebihan pahala, fadilat orang yang suka bersedekah. Sedekahlah dan berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sebab nikmat yang begitu banyak yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita ni, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, maka sebab itulah Allah Ta'ala suruh kita
mengingati Allah. Macam mana kita dengan cara mengingati Allah ini? Itu dengan bersolat, dengan kita melakukan amal kebaikan yang banyak. Sebab itu Allah Ta'ala turunkan satu surah dalam Al-Quran, surah yang paling pendek. Surah apa dia tuan-tuan? Surah apa Datuk? Yang paling pendek dalam Al-Quran ini. Kan Allah Ta'ala jadi surah yang paling panjang, iaitu surah Al-Baqarah. Allah Ta'ala jadi surah yang paling pendek, surah Al-Kautsar. Inna ada 3 ayat. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Sesungguhnya kami, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah menganugerahkan kepada kamu nikmat yang begitu banyak. Ini surah Al-Kautsar ini Allah Ta'ala ceritakan bahawa pengiktirafan kita, aku bagi nikmat kamu yang begitu banyak. Al-Kautsar. Ada ulama kata Al-Kautsar ini juga nama kepada telaga yang dijadikan oleh Allah khusus untuk Nabi Muhammad dan juga umat-umat Nabi Muhammad. Setiap Nabi dan Rasul di akhirat nanti dia ada telaga masing-masing untuk diri dia dan juga untuk umat dia. Kecuali Nabi Saleh. Nabi Saleh alaihi salam dia tak ada telaga. Di hari akhirat dia tak ada telaga. Apa yang dia ada? Iaitu dia ada unta yang mengeluarkan susu yang tak berhenti-berhenti. Nabi lain Allah Ta'ala jadikan telaga semua kepada Nabi dan Rasul. Nabi Saleh Allah Ta'ala tak jadikan telaga sebab dia ada seekor unta. Dan mukjizat Nabi Saleh ini dia boleh memerah. Dia ada unta yang mengeluarkan susu yang tidak habis-habis ketika diperah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikurniakan sebuah telaga yang luasnya telaga itu 30 hari perjalanan. Luas muka telaga itu. Kan? 30 hari perjalanan. Orang akan meminum di telaga itu, maka dia tidak akan pernah kering. Sedapnya air telaga Kautsar ini lebih sedap daripada madu. Lebih manis daripada madu. Lebih putih daripada kapas. Lebih wangi daripada miswak. Lebih wangi daripada misk. Iaitu minyak atar. Misk ni apa? Kasturi. Lebih wangi daripada kasturi. Maka pada hari tersebut Rasulullah SAW sendiri yang akan berdiri di tepi telaga Kautsar itu, dan Rasulullah sendiri yang akan melayan umatnya untuk meminum air telaga Kautsar itu. Barang siapa yang meminum air telaga Kautsar ini, maka dia tidak akan dahaga selama-lamanya. Itu keistimewaan telaga Kautsar yang Allah Ta'ala jadikan kepada Nabi Muhammad dan umatnya. Jadi banyak telaga Kautsar ini dijadikan cawan-cawannya, alat untuk minum tu, bijana tu untuk diminum itu banyak, seperti banyaknya bintang yang ada di langit. Banyak bintang-bintang di langit, begitulah banyak bekas-bekas yang dijadikan daripada emas dan perak untuk umat-umatnya minum. Jadi ada ulama kata telaga Kautsar ini disediakan ketika umat manusia bangkit daripada padang mahsyar, bangkit daripada kubur dan dihimpunkan pada padang mahsyar. Pada ketika itu umat manusia dahaga yang bersangatan, maka umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpeluang untuk meminum air di telaga Kautsar ini. Ada juga ulama mengatakan bahawa telaga Kautsar ini disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selepas hisab. Selepas hisab, sebelum daripada sirat. Sebelum daripada titian sirat. Dan ada juga ulama mengatakan bahawa telaga Kautsar ini disediakan ada 2. Satu di padang mahsyar dan satu lagi di dalam syurga.
Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, ada hadis daripada Anas yang menceritakan bahawa terdapat golongan yang dihalang daripada meminum air telaga Kausar ini. Anas menceritakan dalam sebuah hadis, dia kata Rasulullah SAW menceritakan bahawa dia akan mempunyai sebuah telaga yang dinamakan Telaga Kausar, dan dia sendirilah, Rasulullah SAW sendirilah yang akan melayan umatnya untuk minum. Sibuk Rasulullah mari, Datuk Abdah mari ni nak bagi, Ustaz Sabri bagi nak bagi semua. Tetapi tiba-tiba ada satu kumpulan manusia yang malaikat halang dia daripada hampir ke Telaga Kausar. Duk beratur nak bagi minum macam nak minum air Zam-Zam. Nak jumpa dengan Rasulullah, nak minum di telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba malaikat halang. Lalu Rasulullah bertanya, "Wahai malaikat, kenapa kamu menghalang umat aku daripada nak berdekatan dengan aku dan nak meminum air di telaga aku ini?" Maka sedangkan mereka ini adalah umatku. Maka kata malaikat, "Ya Rasulullah, memang betul mereka ini umatmu, tetapi selepas kematianmu, selepas kewafatanmu, mereka telah meninggalkan segala suruhan, segala tegahan dan segala amalan-amalan yang dianjurkan olehmu." Ini dia orang yang jauh daripada Rasulullah, orang yang tidak beramal dengan apa yang disaran diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka ini akan dihalang di hari akhirat kelak daripada meminum air telaga Kausar ini. Nauzubillah min zalik. Tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan kita tak tergolong di kalangan orang yang dihalang di padang mahsyar kelak daripada mendekati Rasulullah, daripada untuk kita meminum dengan air yang disediakan di Telaga Kausar yang akan dilayan, disambut sendiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan sebab itu kita kena bersyukur banyak-banyak. Ayat ini sebut fasalli li rabbika wanhar. Aku dah bagi nikmat kamu banyak, surah Al-Kausar kita baca tu kan. Maka apabila aku bagi nikmat yang begitu banyak pada kamu, hendaklah kamu solat. Inilah ayat yang memerintahkan kita solat. Fasalli, bersolatlah kamu kepada Allah. Wanhar, dan hendaklah kamu berkorban. Berkorban ini maksudnya korban haiwan. Hari raya Aidil Adha itu yang kita duk buat tuntutan korban itu atas perintah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui surah Al-Kausar. Dan ayat yang terakhir Allah taala sebut, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu wahai Muhammad, mereka itulah sebenarnya yang rugi. Sebenarnya itulah orang-orang yang rugi, orang yang jauh daripada ajaran Rasulullah, orang yang tak suka kepada Rasulullah, orang yang benci kepada Rasulullah. Maka mereka inilah sebenarnya orang yang rugi. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, puan-puan, kita bersyukur di atas nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita ini. Pertama, kita jaga hubungan kita dengan Allah. Macam mana nak jaga hubungan kita dengan Allah? Salat. Sebab salat itu adalah merupakan hubungan kita sehari-hari kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat, jangan tinggal, jangan lalai, jangan alpa. Sebaik-baik salat adalah salat pada awal waktunya. Jagalah salat ini. Sebab itulah tandanya kita kasih kepada Allah. Dan yang kedua, tanda kita bersyukur kepada Allah, maka hendaklah kita berkorban. Dan tanda berkorban ini adalah berkorban dengan jiwa dan raga kita, berkorban dengan harta benda kita. Kita infak, kita sedekah, kita bantu orang, kita tolong orang, dan tidak merasa tamak dengan harta benda yang dikurniakan. Sebab
kekayaan, harta benda, wang ringgit, kemewahan itu semuanya adalah nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Apabila kita mula merasa sayang kepada harta benda kita, apabila kita mula merasa kasih kepada harta benda kita, maka semakin sedikit Allah tumbuhkan perasaan bakhil. Allah tumbuhkan perasaan kedekut dalam diri kita sebab perasaan kasih dan sayang kepada harta. Kita nak sedekah, kita rasa takut susah. Kita nak tolong orang, kita takut kita makan tak cukup. Kita nak bantu orang yang berjihad di jalan Allah, kita kata kita sendiri pun tak banyak harta benda, maka Allah Ta'ala akan semakin sedikit Allah Ta'ala bina perasaan tamak, perasaan haloba, perasaan takut, miskin, susah, bakhil dalam diri kita itu. Maka dengan sebab itulah cara untuk kita bersyukur ini, maka perbanyakkan kita melakukan pengorbanan. Pengorbanan maksud di sini satu pengorbanan yang hakiki, itulah hari raya Aidil Adha kita korban dengan haiwan. Dan maksud-maksud yang lain ialah kita berkorban diri kita ini terhadap apa nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita itu. Maka nescaya kita akan infakkan segalanya pada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya nak sambung sikit dengan pengajian hadis kita ini, iaitulah tentang dosa yang kita lakukan. Lalu kita hendaklah membuat amal kebaikan yang banyak daripada dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Setiap daripada kita ini, kita melakukan dosa. Tak ada siapa pun yang terlepas daripada melakukan dosa. Kullu bani Adam khata'. Setiap umat manusia, anak keturunan Bani Adam itu khata', mereka melakukan salah, silap, dosa. Wa khairul khata'ina at-tawwabin. Sebaik-baik orang yang melakukan salah, silap itulah mereka orang yang suka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang dosa ini tuan-tuan dan puan-puan, dia tak akan senang di dunia dan juga di akhirat. Allah Ta'ala sebut dah dalam Al-Quran, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Allah Ta'ala sebut, apa sahaja kesusahan yang menimpa kamu itu, sama ada di dunia dan juga di akhirat, adalah dengan sebab dosa yang kamu lakukan sendiri, kesalahan yang kamu usahakan sendiri. Maka sebab itulah musibah itu aku turunkan kepada kamu. Ini dia. Tuan-tuan dan puan yang kita duk takut ni. Penyakit-penyakit yang berbahaya. Dosa-dosa yang kita lakukan. Kita tak insaf. Kita tak muhasabah. Kesulitan. Apa saja kesulitan, kesakitan, kesusahan, kesempitan hidup, ujian. Semuanya itu atas sebab dosa-dosa yang kita lakukan. Masalah kita di tempat kerja, masalah kita dengan anak pinak kita, masalah kita dengan jiran tetangga, masalah suka, masalah tak suka, semuanya kasabat aidikum, dengan sebab dosa-dosa yang kita lakukan. Dengan sebab itulah kalau kita bersabar dengan musibah itu, Allah Ta'ala akan menghapuskan dosa itu. Kan Allah Ta'ala turun kesulitan kepada kita ni, Allah Ta'ala turun kesusahan kepada kita ni, kita bersabar, bersabar dan beristighfar, Allah Ta'ala akan ampunkan dosa kita. Kalau kita tak sabar dengan musibah yang Allah Ta'ala turunkan kepada kita, kita duk mengamuk, kita duk kata kepada Allah pula, Allah tak sayang kita, Allah zalim, maka itu akan lebih menambahkan lagi beban dosa kita. Itu di dunia ni tuan-tuan, Allah Ta'ala dah susahkan orang yang berdosa ni. Kita bila timpa satu musibah, kesulitan, kepayahan, kehinaan dalam hidup kita, orang caci kita, orang kutuk kita, semuanya dengan sebab dosa-dosa yang kita lakukan. Maka sebab itulah kita dituntut bertaubat. Kita dituntut untuk beristighfar. Kita dituntut apabila ditimpa satu musibah, maka kita beristighfar,
dan kita bersedekah. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Allah Ta'ala sebut dalam surah Nuh itu, kalau kamu bertaubat atas dosa-dosa yang kamu lakukan, nescaya aku akan beri rahmat kamu yang lebih banyak lagi. Aku akan turunkan hujan daripada langit sebagai rahmat, sebagai membawa rezeki, kemurahan rezeki kepada kamu. Aku jadikan harta benda yang banyak kepada kamu. Wa yaj'al lakum wa yumdidukum bi amwalin. Aku tambahkan harta benda kamu. Wa banin, anak pinak yang soleh, yang solehah. Wa yaj'al lakum jannat. Aku jadikan kebun, tanam tanaman kamu yang begitu subur. Wa yaj'al lakum anhara. Aku jadikan kamu air sungai yang mengalir. Dengan syarat apa? Kita menginsafi dosa-dosa yang kita lakukan dan kita beristighfar, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang kita nak baca ni, seorang sahabat yang diceritakan oleh Abdullah bin Mas'ud, dia menceritakan ada seorang lelaki itu satu hari dia cium seorang perempuan ajnabi, perempuan yang bukan mahram dia. Dia geram nampak, dia tengok seorang wanita asing yang cantik. Lalu dia cium wanita tersebut. Maka dia rasa bersalah. Lalu dia datang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena dia takut atas dosa yang dia buat itu. Kesilapan apa tu? Mencium seorang wanita yang bukan mahram dia. Cium. Maka dia datang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan kepada Rasulullah. Maka tidak lama selepas daripada peristiwa itu, turunlah satu ayat daripada surah Hud, ayat 114. Apa yang ayat itu? Wa aqimis salata tarafiyan nahar wa zulafa minal lail innal hasanat yuzhibnas sayyiat. Ini satu ayat yang Allah Ta'ala kata, dirikanlah salat. Orang yang berdosa tadi ni, dia mencium seorang wanita yang mahram, yang bukan mahram dia, ajnabi. Kemudian dia insaf dengan kesilapan itu. Dia tanya pada Rasulullah. Dengan asbab kisah tersebut, Allah Ta'ala turun satu ayat, perintahkan mendirikan solat. Sebab apa? Solat itu dia mensucikan dosa. Innal hasanat yuzhibnas sayyiat. Allah Ta'ala kata, sesungguhnya amalan-amalan baik yang kamu lakukan, sama ada kecil, sama ada besar. Al-hasanat jamak daripada perkataan hasanah ataupun hasanah. Hasanah ni satu kebaikan. Kalau hasanat, pelbagai kebaikan yang kamu buat. Tak kira lah, macam-macam lah. Senyum itu sedekah dan perkara yang baik. Membuang sampah di tepi jalan, walaupun sekecil jari kita ini sampah plastik, itu adalah perkara kebaikan. Membuang duri, Nabi sebut itu hatta kalau kita membuang duri yang ada di tepi jalan, duri dengan sampah, kecil duri lagi, kecil duri lagi, kecil duri, kita buang, itu dikira satu benda yang hasanat, benda-benda yang baik. Kita buat itu yuzhibnas sayyiat, dia akan menghapuskan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Maka sahabat yang bertanya tadi, sahabat yang melakukan kesalahan dosa itu tadi, dia merasa seronok. Dia merasa seronok. Lalu dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, adakah ayat itu tadi, yang Allah Ta'ala turunkan tadi itu, adakah ayat itu tadi hanya untuk aku sahaja? Khitab ataupun arahan Allah Ta'ala itu hanya untuk aku? Rasulullah kata, tak, untuk semua umatku. Hadis riwayat Imam Bukhari, sahih.
dalam Riyadhus Shalihin. Artinya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, asbab lelaki yang melakukan maksiat itu tadi, Allah Ta'ala turun satu khabar yang baik, yang gembira. Khabar ni apa dia? Allah Ta'ala suruh orang tu sembahyang. Sembahyang tarafin nahar, itu solat pada kedua tepi siang. Artinya solat pada dua tepi siang ini, solat subuh, solat zuhur, solat asar. Wa zulafan minal lail, itu solat pada permulaan malam, iaitu maghrib dan isyak. Solat 5 waktu, maka itu solat itu sudah menghapuskan dosa-dosa kita yang terdahulu. Di antara waktu solat itu, kan? Kita solat pada waktu subuh, dia menghapuskan dosa kita di antara waktu isyak. Solat pada waktu zuhur, dia menghapuskan dosa kita di antara waktu subuh dan zuhur. Solat pada waktu asar, dia menghapuskan dosa kita di antara waktu zuhur dan asar. Solat pada waktu maghrib, dia menghapuskan dosa antara asar dan maghrib. Solat pada isyak, dia menghapuskan dosa antara isyak dan maghrib. Itu maha pengampunnya. Itu kita sebut Allah maha pengampun. Al-Ghafir, maha pengampun. Mengampun itu artinya dengan kita melakukan amalan yang kita tak sedar pun. Kita salat tu kita tak fikir pun, ni dosa kita, kita tak fikir pun kesalahan kita, tapi kita salat. Dengan asbab kita salat itu, Allah mengampunkan dosa kita. Kalau Allah Ta'ala tak ampunkan dosa kita, ayat yang saya sebut tadi, setiap maksiat yang kita lakukan, Allah Ta'ala akan turunkan musibah kepada diri kita. Allah Ta'ala akan turunkan musibah terhadap setiap dosa-dosa itu, sama ada kita sedar ataupun kita tak sedar. Masalah yang kita hadapi dengan sebab dosa yang kita buat, kita pun tak tahu dah. Kita ni lupa kepada maksiat yang kita buat, tetapi Allah tak pernah lupa kepada maksiat yang umat dia buat, yang manusia buat. Allah tak pernah lupa. Kita dah lupa dah, tak tahu dah. Tiba-tiba musibah itu datang pada hari ini. Musibah sakit, musibah kereta terlibat dalam kemalangan, musibah duit kita dirompak, dicuri dan sebagainya. Itu musibah adalah dengan sebab aidikum, kesalahan diri kita sendiri. Dengan sebab usaha yang kita telah buat dulu, Allah Ta'ala turunkan musibah. Maka sebab itulah amalan yang kita buat ini, dia menghapuskan dosa kita, menghapuskan kesalahan kita, kesilapan kita yang lalu itu. Sebab itu kita, kalau kita tak ni, macam-macam masalah melanda pada diri kita. Saya ada masalah, Pak Ngahmi ada masalah, Datuk ada masalah, tuan-tuan, puan-puan semua ada masalah. Dan masalah ini berlaku sebab kesalahan dan kesilapan kita. Dan Allah Ta'ala nak sucikan kalau kita bersabar dan kita beristighfar. Allah Ta'ala akan sucikan salat. Maka dengan sebab itulah kita dituntut bertaubat. Setiap daripada hamba, setiap daripada kita, kata Nabi, apabila dia melakukan satu dosa, maka Allah Ta'ala akan titipkan pada hatinya satu titik hitam. Jika beliau bertaubat, jika dia bertaubat, lalu Allah Ta'ala akan padamkan titik hitam itu. Maka apabila dia kembali melakukan kesalahan tersebut, lalu Allah akan titipkan kembali satu titik hitam pada hatinya. Itulah yang disebut sebagai ran. Dalam surah apa tu? Surah Al-Mutaffifin. Allah Ta'ala sebut, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ran. Pernah dengar tak ayat ni? Tak pernah dengar? Surah
al-mutaffifin kan. Kita saktah pada kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Saktah ni apa dia? Kita berhenti dengan nafas yang sama, kita memulakan ayat selanjutnya. Itu dipanggil saktah. Saktah. Sin, kaf, ta, ha marbutah. Saktah. Dalam surah Yasin ada satu tempat saktah juga. Kita berhenti pada satu tempat tanpa kita menarik nafas yang lain, kita sambung ayat yang sama. Ran yang disebut dalam surah Mutaffifin ini apa dia? Hati yang dititik dengan titik-titik hitam itu dipanggil ran. Bila kita buat satu maksiat, Allah Ta'ala titik satu titik hitam. Kan hati kita ni tak besar. Biasanya hati kita ni sama besar genggam kita ni lah. Kan? Bila kita lakukan satu titik hitam, lakukan satu dosa, Allah Ta'ala titikkan satu titik hitam. Satu lagi kita titik hitam. Satu hari kita buat berapa dosa Pak Ngah? 3 kali? Tak tahulah kan. Bergantunglah. Macam Pak Ngah ni mungkinlah tak ada dosa, dia orang baik. Kan, insya-Allah, amin ya Allah. Kan? Dia tak ada dosa. Kita yang banyak dosa ni buat ni, sembang lara tu, kutuk orang tu, kutuk orang ni, sebar fitnah sana, sebar fitnah sini, forward message tu, forward message ni tak betul dan sebagainya. Kita ni titikkan titik hitam, titik hitam, titik hitam. Kita lupa nak bertaubat. Titik-titik, lama-lama hati kita ni diselaput dengan titik-titik noda hitam. Bila hati kita ni diseliputi dengan dosa-dosa tuan-tuan, titik-titik hitam, hati ini dia akan mati. Bila hati akan mati ini, hidayah tak masuk. Bila titik hitam ni, hidayah tak masuk. Cahaya, hidayah tu adalah cahaya. Dia tak boleh masuk sebab dia diselaputi oleh dosa-dosa. Bila cahaya hidayah tak masuk, kita semakin lara. Apa tanda kita lara? Kita merasa nikmat apabila kita melakukan kelalaian dan kemaksiatan, dan kita merasa malas untuk melakukan ibadat kepada Allah. Itu tanda hati kita sudah sakit. Hati kita ada masalah. Kalau bab sembang bab dunia, sembang bab lara, sembang bab ni, kita rasa seronok. Kalau bab nak baca Quran, bab nak zikir, bab beribadat, kita jadi berat. Itu tanda hati-hati yang sedang sakit. Dia tak mati lagi, dia baru sakit. Kalau mati lagi teruk. Mati langsung tak ada insaf. Bila hati mati, dia buat satu kemaksiatan, dia rasa seronok dan dia cerita pula kat orang. Dia cerita kat orang, aku hari ni menang nombor ekor 10,000. Tak masuk. Dia pergi minum arak, dia pergi suka Facebook dia. Masuklah kat Facebook, aku ni minum arak. Kan? Aku hari ni buat berzina dengan seorang amoy itu. Itu apabila dia merasa seronok dengan dosa yang dia lakukan, dia tak merasa segan silu. Dia ceritakan kepada orang tentang maksiat yang dilakukan. Itu tandanya hati sudah mati. Kalau hati sakit ni tu, dia ada lagi perasaan insaf tu. Dia tikam nombor ekor. Pas tikam tu tak menang, dia rasa insaf. Dia rasa salah aku ni. Tak betul aku punya buat ni. Itu hati dia hidup lagi tapi sakit. Bila dia buat satu maksiat, tipu ke, tengok filem porno ke, lepas tu dia rasa salah aku ni. Kan? Dia ada rasa, ada iman lagi dalam diri dia tu. Itu hati yang sakit. Kalau hati mati ni, dia buat kering, buat maksiat, tak rasa malu, tak rasa takut, bahkan dia berbangga dengan maksiat yang dilakukan. Maka itulah dikatakan hati yang sudah mati. Dalam surah Al-Mutaffifin tadi Allah Ta'ala sebut, hati yang mati itu, hati yang dititik dengan titik hitam itu, ran itu,
berlaku makanu yaksibun, disebabkan oleh usaha mereka sendiri. Allah Ta'ala sebut usaha kita sendirilah. Kita buat itu, kita buat ini, kita buat itu, kita buat ini. Maka dengan sebab itulah kita dituntut supaya memperbanyakkan amalan. Apa amalan utama kita ni tadi? Kita salat. Saya nak simpulkan balik. Kita salat. Yang kedua, kita rajin bersedekah, berkorban. Sedekah ni taklah sedekah wang, ringgit, harta benda. Sedekah ini senyum pun sedekah. Tolong orang naik kenderaan pun dikira sebagai sedekah. Melayan pasangan, suami, isteri, itu juga dikira sedekah. Salat, sedekah. Yang ketiga saya sebutkan tadi, istighfar. Kita sebutkan istighfar. Jadi beristighfar banyak-banyak setiap hari. Banyak-banyak kita beristighfar. Nabi dia beristighfar setiap hari antara 70 hingga 100 istighfar. Itu Nabi. Dia maksum, dia tak ada dosa pada diri dia. Dia beristighfar. Sebab apa? Bila ditanya kenapa kamu beristighfar Rasulullah? Sebab istighfar ini amalan yang Allah Ta'ala suka. Oleh kerana banyak nikmat Allah Ta'ala berikan kepada diri aku ni, jadi aku nak balas nikmat Allah beri itu, aku istighfar. Sebab istighfar itu Allah Ta'ala suka orang yang beristighfar. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah sangat suka orang yang tawabin, orang yang bertaubat, beristighfar ni. Wa yuhibbul mutatahhirin, orang yang sentiasa mensucikan diri dia dengan zikir, dengan tasbih, dengan itu. Allah sangat suka kepada diri dia. Bila Allah Ta'ala suka, Allah Ta'ala sayang pada diri dia, maka doa dia mudah dimakbulkan, permintaan dia mudah ditunaikan oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala permudahkan segala urusan dia. Maka itulah nikmat Allah Ta'ala berikan kepada orang yang suka beristighfar, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekadar itu perkongsian masa yang singkat kita ini sebagai peringatan kepada diri saya sendiri, peringatan kepada tuan-tuan dan perempuan, tuan-tuan dan perempuan pula sampaikan peringatan ini kepada ahli keluarga, rakan-rakan jiran kita, dan kita sentiasa sama-sama beramal dalam kehidupan kita. Kita tangguh dengan bacaan kafaratul majlis dan surah Al-Asr. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqul qali hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.